KPM. Mana ni? Nak tengok jam-jam tak ada pula tapi dah lewat ni. Mana? Kamu berdua baru sampai sekolah. Tak dengar ke tadi loceng dah berbunyi? Pukul berapa dah ni? Jam tak ada ke? Okey, tak ada jam. Baiklah. Apa yang berlaku ni? Kenapa lambat ni? Minta maaf, cikgu. Minta maaf je. Kena denda boleh? Tak adalah, saya gurau je. Apa ni, Sazlin? Kamu kan ketua kelas. Izian, kamu kan pengawas sekolah. Macam mana ni boleh tunjukkan contoh yang tak baik ni? Ni nak marah tapi puasa. Okey, tak apa. Tarik nafas. Kami berjanji tak akan ulangi ni lagi, cikgu. Betul InsyaAllah. Jangan ulang balik ni. Contoh nak kena tunjuk kat semua murid-murid sekolah ni. Kamu ni dua figura di sekolah yang murid-murid tengok wah, menjadikan contoh dan idola. Okey? Baiklah, saya harap tidak berulang kembali. Saya nak kena cek suhu ni. Kita ni kena ikut SOP, maklumlah. Saya cek suhu. Okey, normal. Panas sikit, mungkin nervous. Okey, normal. Baiklah. Hei, kamu berdua. TV KPM bersama saya Nisaki, pengacara anda. Baiklah, sebentar tadi sebenarnya mereka bukanlah murid-murid nakal yang datang lewat ke sekolah, tetapi mereka adalah guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk episod kali ini. Sebelum tu Nisa nak ingatkan kepada semua, sesiapa sahaja di seluruh Malaysia agar kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman. Apabila perlu, baiklah kita ingin mempersilakan kepada cikgu-cikgu, bukan murid-murid nakal yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Sazlin dari Sekolah Kebangsaan Lieutenant Adnan Kajang dan juga Cikgu Nur Izian dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 161. Apa khabar? Selamat pagi, Cikgu. Maaf ya, saya garang sikit hari ini. Saya tak ada masalah. Guru disiplin. Saya harap garang betul lah tadi. Saya tak pandai nak garang-garang. Tapi sebelum tu, Cikgu, kita sudah pun menjaga penjarakan fizikal yang diperlukan, dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Jangan lupa ya semua untuk menyimpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih, tidak letak merata-rata dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Contoh macam kita masing-masing ada bekas plastik, jadi adik-adik semua boleh dapatkan ataupun poket, saku plastik dan sebagainya untuk menyimpan pelitup muka anda agar ia kekal bersih dan boleh digunakan kembali. Kita akan gunakan gel pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Sebelum memulakan pelajaran kita pada hari ini, di mana saya tidak bersorangan, topik kita adalah mata pelajaran sejarah dan integrasi dengan mata pelajaran pendidikan sivik. Kita akan berkenalan dahululah dengan rakan-rakan kita ya, cikgu-cikgu ya. Cikgu-cikgu pun dah nampak macam murid-murid sekolah dah. Jom kita persilakan adik-adik dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 161 dan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 81. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hai. Baiklah, kita akan berkenalan dengan adik-adik kita. Jom adik-adik sila perkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum semua. Nama saya Fadia Syamil. Hai. Seterusnya. Hai, nama saya Syamita Syangka. Hai Syamita. Selamat sejahtera. Baik, nama saya Azalia Hana binti Rosman. Baik, terima kasih Azalia. Hai semua, nama saya Muhammad Fahim bin Saifulizan. Hai. Selamat sejahtera. Nama saya Arshavin Naya Anilati Prem Rakesh. Baik Arshavin. Hai semua. Hai. Nama saya Muhammad Akari bin Muzaizal. Hai Akil. Semua dah perkenalkan diri ya? Ya, alhamdulillah. Adik-adik semua dah bersedia ke pagi ni? Kalau bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up.
Yeay, semua dah bersedia dan diharapkan penonton di rumah pun turut sama bersedia dengan kita. Kita tanya cikgu-cikgu kita, apa sebenarnya kita nak pelajari pada hari ini, cikgu? Okey, jom kita mula ya. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk demi janji dan masa di bawah nilai teras bertanggungjawab. Okey, sebagai individu kita perlu menunaikan hak, menunaikan hak, peranan dan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia. Okey, cikgu, sebelum cikgu nak teruskan lagi ni, saya nak minta Kak Nisa, boleh tak imbas QR yang ada di situ? Ya, kalau yang di rumah pun boleh imbas kod QR dan juga di talian juga boleh mengimbas QR code tersebut. Okey, dia dah keluar link di situ. Okey. Baik, saya dah scan. Yang di rumah boleh scan kod QR yang tertera. Kenapa nak kena scan QR code ni, cikgu? Saya di sini nak memperkenalkan modul pendidikan civic. Modul pendidikan civic sekolah rendah tahap 2 yang mana kita akan gunakan modul ini untuk pengajaran kita pada hari ini. Yang mana fokus kita adalah kepada pendidikan civic dalam mata pelajaran sejarah. Tapi kita tak mengajar sejarah, tapi kita mengajar pendidikan civic. Sekarang ni saya nak tanyalah kepada anak murid kita lah. Jom kita tanya anak murid pula. Cikgu nak tanya kepada anak murid kita, apa agak-agaknya, pernah tak awak ingat lagi tak tajuk kepada konsep ruang dan masa yang perlu sebelum ni kita pernah belajar? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab, angkat tangan. Cikgu, saya masih ingat cikgu, kita Faris pernah belajar tentang ruang masa. Tapi, bagaimana kita nak kaitkan dengan pendidikan civic? Macam mana? Soalan yang bagus, Faris. Macam mana kita nak tahu tu? Okey, kita akan tunggu selepas ini cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Baik, saya pun tak sabar-sabar dan saya harap murid-murid di rumah pun tak sabar-sabar nak turut sama belajar dengan kita. Kita akan berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tahu civic apa? Tahu? Pernah belajar civic? Pernah. Ika dan Sofia belajar apa? Saya nak jawab. Baiklah, jangan ke mana-mana. Pastikan murid-murid bersedia dengan telefon bimbit masing-masing untuk kejutan seterusnya. Nantikan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pendidikan civic bermaksud ilmu yang berkaitan dengan tata rakyat dan bagaimana menggerakkan seseorang warga negara itu supaya bertanggungjawab terhadap masyarakat dan juga negara. Pelaksanaannya dijalankan secara bersepadu dengan menekankan aspek literasi dan amali civic di dalam dan juga di luar bilik darjah. Literasi civic merangkumi aspek pengetahuan, sosio-emosi dan juga tindakan warga negara yang diserap dalam kurikulum dan perlu dikuasai oleh murid yang melibatkan mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, pendidikan moral dan juga sejarah. Pelaksanaannya dijalankan selama 1 jam pada minggu keempat setiap bulan dan juga diajar kepada anak-anak prasekolah selama 30 minit. Amali civic memberi fokus kepada aspek praktikal amalan civic melalui perhimpunan, aktiviti co-curriculum dan juga aktiviti-aktiviti sekolah yang lain. Saya menyambut baik literasi civic diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah sebagai salah satu usaha membentuk generasi Malaysia yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, tahu hak dan tanggungjawab sebagai seorang warga negara, berakhlak mulia dan berkepribadian tinggi dalam segala aspek termasuk diri, keluarga, sekolah, masyarakat dan juga negara.
Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya, bukan guru disiplin anda, Nisa. Okay, baiklah Cikgu Sazli dan Cikgu Nurizian, jom kita teruskan dengan topik kita pada hari ini. Okey, baiklah Nisa, mari kita teruskan pendidikan sivik kita kepada hari ini. Untuk hari ini, murid-murid akan belajar tentang 3 literasi sivik, iaitu dari segi pengetahuan, sosial emosi dan juga tindakan. Dari segi pengetahuan, murid-murid dapat menguraikan kepentingan menepati janji dan masa kepada diri sendiri dan orang lain. Manakala dari segi sosio emosi, dapat mengekspresikan perasaan bangga berkaitan menepati janji dan masa. Manakala dari segi tindakan pula, kita akan sentiasa menepati janji dan masa dalam konteks diri dan juga sekolah. Itu yang hari ini cikgu berpakaian sekolah tu. Cikgu pun nampak muda macam murid-murid. Dah macam murid tadi. Okey, untuk teruskan lagi pembelajaran kita, jom cikgu nak ajak Kak Nisa dan juga murid-murid di talian dan juga di rumah, kita belajar tentang demi janji dan masa. Okey, untuk itu cikgu nak ajak bagaimana kita boleh teroka literasi sivik ini untuk melahirkan individu yang mampu menjalankan tanggungjawab, memainkan peranan dan juga tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia yang sentiasa menepati janji dan juga masa. Oleh itu, okey, mesti murid ternanti-nanti kejutan yang seterusnya kan? Okey, Nisa, boleh tak Nisa imbas QR code yang lagi satu pula? Okey, kita ada satu lagi kod QR di sini yang berwarna hijau ni. Jadi Nisa nak imbas menggunakan telefon pintar. Okey, dah keluar linknya. Baik cikgu, saya dah imbas. Okey, jom kita saksikan tayangan komik tentang Demi Janji dan Masa. Itu dia cikgu, kita dapat lihat komik tadi, kawannya telah berjanji nak jumpa pukul 3, 3.30 baru sampai. Tak tepati masa. Itu yang kita tak nak tu. Okey, untuk hari ini suka juga cikgu untuk ingatkan QR code yang murid-murid imbas sebentar tadi, jika murid-murid imbas di rumah, akan keluar paparan flipbook. Secara tidak langsung, murid-murid boleh jadikan sebagai bahan bacaan kelak. Okey, jadi murid-murid di talian dan juga di rumah, boleh tak sediakan kertas dan juga pensel? Boleh ke? Kertas dan juga pen masing-masing. Semua dah bersedia ya? Semua dah bersedia kat situ. Wah, kawan-kawan kita hari ini aktif masing-masing. Okey, berdasarkan tayangan komik sebentar tadi, cikgu nak mintalah pendapat murid-murid untuk kita kongsikan kepentingan menepati janji dan masa. Kita nak bagi berapa minit ni Cikgu Lee kat diorang? Agak-agak saya dalam 10 saat pun 10 saat cukup. Murid-murid kita boleh 10 saat untuk kongsikan kepentingan menepati janji dan masa. Senyum je masing-masing. Tahu dah nak jawab apa. Apa agaknya? Yang di rumah pun boleh turut sama menulis. Cikgu Izia dah ada jawapan lah. Dah ada jawapan. Semua dah tunjuk. Semua dah tunjuk jawapan. Wah, jawapan menarik ni. Boleh kita murid-murid kongsikan jawapan. Kita start dengan Farish dulu boleh ke? Farish angkat dulu tadi ni rasanya. Cikgu, jawapan saya berdisiplin, cikgu. Okey. Seterusnya? Siapa yang nak jawab? Saya memilih pengurusan masa, cikgu. Pengurusan masa. Baik, Akif, seterusnya? Kepentingan masa ialah dihormati. Ya, Azalia, terima kasih. Okey, lagi? Siapa lagi? Pula? Jawapan saya ialah bertanggungjawab, cikgu. Ya, Syamita, bertanggungjawab. Saya memilih jawapan amanah, cikgu. Baik, Asyabel. Cikgu. Ya. Saya pilih jawapan popular.
Cikgu Izian untuk macam menepati janji dan masa kan? Macam perkataan yang lain pada yang lain. Boleh minta Fahim lah. Cuba Fahim, kenapa popular dikaitkan dengan menepati janji dan masa? Saya pilih jawapan popular kerana jika kita menepati masa, kita akan disukai oleh guru-guru dan rakan-rakan. Sebab tu menjadi popular. Sebab kita menepati masa. Baik. Terima kasih atas jawapannya Fahim. Okey, untuk itu kalau tak nak kena marah dengan guru disiplin macam cikgu pagi tadi, murid-murid mestilah hadir awal ke sekolah, biasakan diri dengan menepati janji dan masa agar apa yang Fahim kongsikan dan juga rakan-rakan kongsikan tadi dijadikan sebagai rutin harian. Okey. Baiklah. Okey, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita yang seterusnya. Okey. Kita akan lihat sebentar lagi murid-murid di atas talian dan juga di luar boleh melihat, termasuk Nisa lah. Kita akan lihat video. Ada satu video berkaitan tajuk dia, tak silap saya apa ya Cikgu Izian ya? TikTok macam tu. TikTok. Kita nak tengok ni cikgu. TikTok. Okey, tajuk dia adalah TikTok waktu berlalu. Jadi mari kita bersama-sama murid di atas talian dan Nisa kita lihat video tersebut. TikTok waktu berlalu. Jom kita saksikan. Ini Wan. Wan telah melakukan kesilapan. Wan selalu lewat. Sikap Wan ini memakan dirinya sendiri. Hello Ikwan, bila datang ni? Sabarlah, jangan berdatang. Oleh kerana Wan tidak tepati masa, kawan Wan dalam bahaya. Ibarat nasi menjadi bubur, kawan Wan telah diculik. Aduhai Wan. Tepatilah janji dan masa supaya anda tidak rugi. Tak sukalah cikgu tak tepati masa macam tu. Ada pula dia cakap nak gerak dah ni sekali dia sambung main video game pula. Ini merupakan situasi kedua yang kita tengok di mana murid-murid tidak menepati janji dan masa. Yang tak best je sebab bila kita berkawan ni apa yang paling penting ialah janji dan masa. Sebab itu jangan lupa untuk sentiasa memakai jam di tangan supaya kita sentiasa ingat bahawa jam berTikTok. Bukan TikTok yang sekarang tu tau, tapi TikTok untuk jam. Okey, berdasarkan video tadi, jom kita ulas sedikit. Okey, cikgu nak tanya kepada murid-murid di atas talian ya. Cikgu nak tanya, apa yang murid-murid perhatikan daripada video itu? Cikgu, saya nak jawab. Okey, jawab Akif ya. Ya, silakan Akif. Silakan Akif. Sikap Wan yang memungkiri janji dan tidak menghargai kawannya yang lama menunggunya. Dia terhargai kawan dia. Kita dapat saksikan Wan bermain permainan video. Video kan tadi kan kita saksikan, murid-murid pun dah saksikan Wan bermain permainan video. Okey, cikgu nak tanya lagi lah. Boleh tak murid-murid? Boleh. Boleh. Kita tanya lagi, cikgu nak tanya lagi. Apa perasaan murid-murid ya apabila awak menyaksikan video itu? Cikgu, boleh ke saya jawab? Boleh Ash. Okey. Teruskan. Saya rasa kasihan kepada rakan Wan sebab dia diculik akibat daripada menunggu Wan terlalu lama. Betul tu. Betul tu Ash. Saya tidak mahu jadi seperti Wan sebab apabila saya berjanji, saya mesti tepati. Barulah rakan-rakan akan suka berkawan dengan saya. Bagus tu Azalia, betul itu, betul. Ada satu petikan menarik daripada jawapan Azalia itu tadi, iaitu apabila kita berjanji, kita mesti tepati. Itu yang penting sebagai seorang murid.
Okey, kita perlu menepati janji dan masa supaya kita tidak menyusahkan orang lain dan kita disukai oleh rakan kita. Betul tak Nisa? Betul. Apabila disukai rakan itu yang tadi Fahim jawab popular tu. Semua orang nak kawan dengan kita. Sebab kita tepati janji kita dan kita tak susahkan kawan-kawan yang lain. Betul tu Nisa. Okey, agak-agaklah kan murid-murid masuk Nisa juga. Okey, agak-agak apa yang terjadi pada rakan Wan tu? Murid-murid, jom kita fikir. Kita fikirkan sejenak. Dia dah kena culik tu. Lepas tu apa jadi ya? Cik Nizian agak-agak. Cik Nizian kalau saya kena colek lah, ya Allah, takutnya rasa. Macam nak lari-lari je daripada kereta tu. Betul. Okey, murid-murid pada pandangan saya lah, rakan Wan itu mungkin dalam keadaan bahaya, dalam keadaan cemas, takut. Kan dia dalam keadaan cemas, takut. Macam mana dia akan berusaha untuk melarikan diri. Tak apalah Nisa, kita harapkanlah rakan Wan itu dapat menyelamatkan diri dan penculik itu tidak mengapa-apakannya. Betul tak? Daripada video tu kita dapat lihat kawan itu dah duduk sorang-sorang lama tunggu Wan tak datang-datang. Wan elok main permainan video tak baik tau. Ni macam ni. Tak mau macam ni. Okey. Betul. Jadi bukan setakat menempati waktu ke sekolah, dalam apa-apa janji pun kena tepati waktu cikgu kan. Betul. Mungkin saya rasa murid-murid di talian mesti ada pengalaman seperti macam ni. Maksudnya bila dah berjanji dengan rakan pula mengkiri ataupun kita yang berjanji, kita pula yang tak datang. Okay, ada tak pengalaman murid-murid? Ada pengalaman tak murid-murid di talian? Kita memungkiri janji ataupun rakan memungkiri janji kita? Faris. Okey, silakan Faris. Pernah cikgu, pada satu hari saya pernah berjanji kepada rakan saya yang saya akan berikan foto yang berisikan kerja sekolah. Tapi saya lupa untuk memberinya. Saya menyesal. Kemudian pada kejadian itu, saya mengambil iktibar dan berjanji untuk tidak akan membuatnya lagi. Kawan tu marah tak Faris? Marah. Kawan tu marah. Itulah tadi sebenarnya berkongsi gambar untuk homework dan sebagainya perkara yang sinonim untuk murid-murid sekarang kerana aktiviti pembelajaran kebanyakannya melalui PDPR. Jadi kalau kita tidak kongsikan jawapan, bukan kongsi jawapan sebenarnya, tapi berkongsikan ilmu dan juga pembelajaran di dalam kelas. Sebab kalau Nisa nak tahu murid-murid kita sekarang yang kat sekolah tu, kalau tanya siapa ada telefon bimbit? Semua ada. Okey, rata-rata semua ada telefon bimbit. Bukan untuk bermain game, tetapi adalah untuk berkongsikan ilmu melalui WhatsApp, aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Ya, betul tu. Maklumlah sekarang ni musim pandemik, kita telah menghabiskan berbulan-bulan di rumah, tidak keluar ke mana-mana. Pembelajaran pun melalui PDPR. Cikgu-cikgu pun telah menyediakan banyak bahan-bahan. Jadi bahan-bahan itu yang nak dikongsikan melalui telefon pintar ataupun gadget masing-masing. Saya pun tadi kalau kawan dah janji nak bagi, kita pun tunggu mestilah kita pun marah. Ada ke itu pengalaman Faris yang memungkiri? Kalau dimungkiri janji ada tak? Nak kongsikan dah janji. Ada murid nak berkongsikan? Ada yang nak kongsikan tak? Okey, rakan berjanji untuk bertemu dengan awak seperti komik May dan Shalin tadi. Okey, mungkin ada yang boleh kongsikan rakan murid-murid di talian. Rakan pula yang ada tak kawan dah janji tapi mungkiri? Ada tak? Sesiapa? Mereka tengah fikir banyak sangat kan. Bisa adalah juga pengalaman kita dah tunggu-tunggu, dah janji-janji, lepas tu tak datang ataupun lewat. Bila lewat dah kacau lah perancangan tu. Betul. Sebab itu kita tak nak mungkiri janji bila berkaitan dengan masa. Sebab masa itu emas. Yang di rumah pun boleh tulis. Masa itu emas, jangan mungkiri janji. Ingat dan amalkan. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Adik-adik di rumah dan di atas talian, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Pernahkah adik-adik mendengar pepatah yang mengatakan bahawa masa itu emas? Seorang yang menepati masa sudah pasti akan berjaya dalam hidup. Kerana apa? Setiap saat yang digunakan untuk melakukan aktiviti yang berfaedah akan membolehkan aktiviti tersebut memberi manfaat kepada diri adik-adik. Oleh itu, kita mesti memanfaatkan masa. Dan saya yakin dan pasti seseorang yang menepati masa tidak akan hidup dalam kerugian. Jadi, jom kita sama-sama amalkan prinsip sentiasa menepati masa dan janji.
KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali ke Didik TV KPM. Ada yang lambat masuk kelas ke tu? Nanti cikgu suruh ketuk ketampi. Tak ada lah gurau jadi adik. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Sazlin dari SK Lieutenant Adnan Kajang. Kita bersama dengan Cikgu Izian dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 16-1 dan juga rakan-rakan kita di atas talian di mana mereka adalah murid-murid daripada SK Putrajaya Presiden 16-1 dan SK Putrajaya Presiden 81. Baiklah, semuanya masih okey? Kalau masih okey, double thumbs up. Okey. Ya, masih bersemangat masing-masing di rumah pun kekalkan semangat anda. Jom cikgu, kita teruskan pembelajaran kita. Okey. Walaupun sedang berpuasa sekarang ni, kita tengok murid-murid kita masih lagi bersemangat. Baik. Jadinya untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari, menonton tayangan komik pun sudah, menonton video tentang Wan diculik pun sudah. Apa kata sekarang kita nak main satu permainan? Permainan ini, jom kita mainkan permainan roda civic. Wow, roda civic. Ya. Jom Fahim. Okey. Apa itu roda civic? Pernah ke Cikgu Sazlin pernah dengar ke roda civic? Baru pertama kali saya dengar ni. Kak Nisa pula macam mana? Saya pun tak pernah main lah permainan roda civic ini, cikgu. Okey, sebenarnya roda civic ini diilhamkan daripada roda impian. Dulu-dulu ada rancangan roda impian. Kita ilhamkan daripada roda impian itu menjadi roda civic. Namun sebabkan murid-murid first time dengar kan roda civic ni, cikgu nak terangkan dulu bagaimana permainan roda civic ini dimainkan. Okey, pertama sekali, di tangan murid-murid mesti ada papan emoji masing-masing. Okey, boleh tunjuk ke di papan skrin? Okey, Nisa pun ada. Cikgu Izian, saya tak ada pun. Tak ada, cikgu pada muka senyum ataupun muka sedih kalau cikgu sedih. Okey, di paparan kita ada smiley warna hijau, iaitu kalau murid-murid suka dengan situasi tersebut, angkat papan warna hijau. Angkat sekarang warna hijau. Cuba kita angkat. Ya, kita semua ada warna hijau. Atau kalau murid-murid sedih, marah, rasa macam tak boleh ni buat macam tu, kita tunjuk pula set face. Yang di rumah pun boleh gunakan apa-apa bahan di sekitar anda. Buku warna hijau, kad warna merah, senduk mak warna hijau pun boleh. Boleh. Kalau tak ada juga, senyum lebar-lebar. Macam saya lah, tak ada muka sedih. Macam saya, tak ada. Okey, jadi sediakan dua smiley face dan juga sad face. Okey. Roda civic ini akan berputar. Selepas berputar, dia akan putar, akan keluar satu situasi di mana murid-murid perlu memberikan respon terhadap situasi tersebut. Baik, cikgu. Okey, sejurus sahaja situasi itu keluar, terus angkat smiley face. Okey, baca situasi 1, 2, 3, kita angkat. Baik. Okey, boleh kita mulakan kelas? Jom semua dah bersedia. Kita tengok. Semua dah bersemangat. Semangat sungguh murid-murid kita ni. Jom kita lihat putaran roda yang pertama. Okey, kita putar. TV anda. Putar dia roda civic. Ada muzik ke tak? Okey, kita putar. Apa situasi apa yang pertama ni? Okey, 1, 2, 3. Okey, kalau Nisa. Tersenyum-senyum semua di paparan skrin kita. Fahim sedih ke kecewa tu? Okey. Cikgu nak minta Azalia lah. Bolehkah Azalia baca situasi tersebut dan sebagai seorang murid, apa tindakan Azalia? Boleh, cikgu. Arif tiba di perjumpaan aktiviti co-curriculum 5 minit lebih awal. Sebagai seorang murid, saya sentiasa bertanggungjawab untuk hadir awal setiap kali perjumpaan aktiviti co-curriculum di sekolah supaya saya tidak menyusahkan rakan yang lain. Ya, bagus jawapan tu Azalia. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan. Saya macam pernah dengar perkataan co-curriculum tu. Ya, cikgu. Murid-murid ni memang sinonim dengan co-curriculum. Betul? Betul tak? Betul tak murid-murid? Ada sertai apa-apa aktiviti co-curriculum tak dekat sekolah? Betul, cikgu. Mestilah ada kan sertai apa-apa aktiviti di sekolah. Kalau yang saya nak tahu, aktiviti co-curriculum ini dilaksanakan setiap minggu pada hari apa? Hari apa ya murid-murid?
Okey, pada hari Rabu. Sebenarnya aktiviti kurikulum ini dilaksanakan pada setiap hari Rabu pada sebelah petang. Itu yang tadi Fahim datang 5 minit awal pada sebelum pukul 3 petang. Baiklah. Okey, baiklah. Roda Civic pertama sudah pun berputar. Ayo kita ke roda Civic yang kedua. Jom kita tengok roda kedua yang berputar. Dapat apa agak-agaknya? Putar dah putar lagi. Agak-agak apa yang akan keluar ni? Menunggu. Okey, 1, 2, 3. Alah, sedihnya muka semua orang tu. Tengok tu. Asyabi dengan muka-muka dia sekali sedih. Okey, bukan sahaja angkat sad face, tapi dengan muka-muka dia pun sedih juga. Ya, betul tu. Tapi cikgu nampak, Samita pun sedih juga tu. Samita, cuba awak bacakan situasi tadi dan apa pula tindakan awak sebagai seorang murid dan juga rakan. Menunggu rakan di taman permainan yang tidak kunjung tiba. Jika saya berada dalam situasi ini, saya akan menegur rakan saya dengan baik untuk menepati janji dan masa. Ya, walaupun kita marahlah kat kawan tu tak datang-datang, tapi bila nak menegur dengan baik. Bagus Syamita, terima kasih. Ada tak rakan-rakan lain yang sama macam situasi yang ada di pada roda Civic? Ada tak murid-murid pernah mengalami? Yang menunggu rakan-rakan tidak kunjung tiba. Ada tak murid-murid kawan tak datang? Ada tak? Fahim giling, maknanya kawan-kawan dia semua tepati masa ya Fahim. Tepati masa. Okey, cuba kita tanya Afiq. Okey, Afiq, ada tak pengalaman rakan dah berjanji dah nak jumpa tapi tidak kunjung tiba? Situasi ya, silakan. Ada cikgu? Ada. Ada, baik. Saya pernah menunggu rakan saya di kedai makan hampir 1 jam saya menunggunya. Tapi dia tidak datang cikgu. Alah, kesiannya Akif. Okey, memang betul lah Akif kena tunjukkan smiley yang sad face tu kan. Okey, 1 jam menunggu. Sebab tu ada orang kata masa sangat mencemburui kita. Bayangkan 1 jam kita menunggu tapi rakan tidak kunjung tiba. Apalah yang kita buat selama 1 jam tu kan Nisa? Tunggu je lah, termenung je. Tunggu pula kat kedai makan. Rasanya 3 gelas dah habis tu. Sedangkan waktu kita boleh gunakan untuk buat perkara lain yang berfaedah. Betul. Baiklah. Betul. Okey. Ada lagi cikgu rodanya? Ada. Yang terakhir, cikgu rasa murid pun mesti dah sedia walaupun ini roda Civic yang ketiga, iaitu yang terakhir. Cikgu harap habis saja situasi, terus kamu mengangkat papan emoji kamu. Okey, jom kita ke roda Civic yang ketiga. Putar roda tu. Okey, bersedia semua? Okey, bersedia murid-murid? Kita nak senyum ataupun kita nak sedih? Okey. Cikgu. Ya. Ya, Fahim. Nak terangkan tentang situasi tu. Baik, silakan Fahim. Bermain permainan video semasa kelas atas talian. Kalau saya tidak akan bermain permainan video dan saya akan menghormati guru yang sedang memberi saya tunjuk ajar pada saya dan memberi perhatian sepenuhnya kepada guru yang sedang mengajar. Betul, bagus Fahim. Ada pula tengah belajar bermain permainan video, mentang-mentang cikgu tu tak ada depan kita, tak nampak. Dia boleh tutupkan kamera tu kan. Bila dia nak main tu dia tutupkan kamera dia. Rupanya dia tengah bermain permainan video. Boleh tak sebegitu? Murid-murid, boleh tak kita berkeadaan sebegitu? Anggap ke? Tak boleh. Boleh tak? Tak boleh. Kita tak boleh berkeadaan sebegitu. Betul dengan perbuatan ini. Okey, kalau kita waktu zaman PDPR baru-baru ini, banyak isu-isu viral yang keluar di mana guru-guru telah pun bersusah payah menyediakan. Kita dah beli LCD, dah beli papan untuk tulis, namun murid-murid tidak juga hadir. Pernah tak Nisa tengok viral tu? Cikgu tu tunggu je dekat ruang tamu, mana murid-murid dia seorang pun tak masuk. Masuk kita yang tengok pula sedih cikgu. Teringat zaman-zaman sekolah dahulu dengan menepati masa kita dalam
tak langsung kita menghormati orang itu punya masa dan sebagainya. Apatah lagi bila kamu berjanji dengan guru-guru. Okey, sebenarnya bukan mudah tau untuk cikgu berpakaian sekolah ni pun bukan mudah nak cari baju dan sebagainya. Jadi apalah salahnya jika murid-murid juga turut memudahkan kerja guru. Kita tak tahu pada masa akan datang dengan kes COVID semakin meningkat ataupun menurun, apa-apa saja akan terjadi. Betul. So, saya rasa secara tidak langsung aktiviti PDPR ini pun akan berulang lagi dan lagi. Apa-apa pun jangan ambil kesempatan di atas situasi pandemik sekarang. Kita di rumah, cikgu tak ada depan kita dan cikgu tidak melihat kita secara langsung. Janganlah ambil kesempatan tutup kamera atau tak masuk ke kelas. Cikgu-cikgu ni semua telah berusaha dengan sangat-sangat keras keluar daripada zon selesa masing-masing untuk menyediakan bahan. Ada yang menyediakan bahan di laman sosial, ada aplikasi dan sebagainya. Jadi kita kena hargai jasa dan pengorbanan guru-guru. Kita pula kena tepati janji dan masa kita sebagai pelajar untuk mengikuti pembelajaran. Betul tak kawan-kawan? Kita kena hormat cikgu kan, sama ada di depan, di dalam kelas ataupun di dalam atas talian. Bagus kawan-kawan kita ni pagi-pagi bersemangat. Walaupun berpuasa-puasa ke semuanya? Puasa. Kecuali Syamita dengan Syamil lah. Tunjukkan smiley yang menunjukkan awak menghormati cikgu, menghormati masa dan janji. Bagus murid-murid. Semua tunjuk hijau. Yang di rumah pun kena berazam untuk mengamalkan prinsip menepati masa dan menghormati guru dan menghormati orang lain di sekeliling kita. Bila kita menghormati, barulah kehidupan kita aman. Ya, Fahim? Ya. Cikgu, kalau kita mungkin janji, orang tidak suka kepada kita. Betul. Sebab itulah tadi kita baru je belajar tentang kepentingan menepati masa. Rasa tanggungjawab, menyedari dan juga memainkan peranan sebagai seorang murid adalah tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Baiklah. Saya rasa kawan-kawan kita semua dah faham. Yang di rumah pun diharapkan terus orang kata apa, mengikuti pembelajaran kita dan berjanji macam yang saya cakap tadi, berjanji lepas ni nak lebih tepati masa, datang awal itu lebih bagus. Kita akan berhenti rehat seketika. Nanti masuk kelas jangan lewat tau. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM masih bersama saya Nisa. Cikgu-cikgu kita dan rakan-rakan kita di atas talian. Baiklah cikgu, kita dah belajar pelbagai perkara terutamanya berkaitan dengan topik kita hari ini iaitu menepati janji dan masa. Masa itu emas, kalau dah hilang tak dapat dikembalikan semula. Kalau dah rugi dah tak dapat nak buat apa-apa mengenainya. Baiklah cikgu, sepanjang 1 jam kita belajar topik ini kan cikgu, apa rumusan yang cikgu boleh kongsikan dengan kita semua? Okey, baiklah Nisa, sebelum saya memberikan kesimpulan pada hari ini, cikgu nak tanya kepada murid-murid lah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Ingat balik, apa yang kita pelajari? Siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsikan apa kita pelajari hari ini? Akif, silakan. Menepati masa dan janji cikgu. Selain itu, ada tak perumpamaan ataupun peribahasa tentang masa ini? Ada tak? Masnya emas. Siapa yang menjawab tu? Siapa yang jawab emas tu? Syamita. Fahim dan Syamita. Ya, Fahim. Masa itu emas. Okey, jadi daripada sini kita boleh dapat menyimpulkan bahawa apa yang kita sebagai warga negara Malaysia perlu menunaikan hak kita, tanggungjawab kita dan berperanan untuk menunaikan janji dan menepati masa. Okey, kita perlu tunaikan hak kita supaya kita menunaikan hak kita kepada orang lain dan orang lain pun menunaikan haknya kepada kita supaya kita boleh hidup aman dan damai. Betul tak Nisa? Baiklah. Tapi kan cikgu saya tertanya-tanyalah, ada orang sikapnya, tabiatnya memang lambat.
Macam mana kita nak tolong kawan-kawan kita yang macam ni, cikgu? Okey, itulah kita harapkan selepas sahaja slot ini, kita telah pun mempelajari tentang kepentingan demi janji dan masa. Kita telah pun mengekspresikan muka kita, muka sedih, muka gembira. Dan juga kita pun dah share apa tindakan murid-murid untuk menjadikan tepati janji dan masa ini merupakan rutin harian kita. Betul tak? Sebenarnya tadi kan cikgu. Ya. Siapa tu? Saya nak cakap pasal masa itu, Mas. Silakan Azalia. Masa sangat berharga. Masa tidak boleh dibeli dan ulangi. Betul apa yang cikgu cakap, yang kita perlu sentiasa ada jam. Dan kita juga perlu pandai mengurus masa. Betul, pandai mengurus masa. Maklumlah, kita faham kawan-kawan kita ni ada aktiviti sekolah, aktiviti lepas sekolah, aktiviti waktu malam, siang dan sebagainya. Jadi, kenalah tepati masa dan mengurus masa dengan baik. Ya, Fahim? Cikgu, disiplin akan membentuk peribadi kita. Oleh itu, kita kenalah menepati masa supaya disayangi orang. Ya, supaya disayangi orang. Baguslah Fahim ni. Dia punya target nak disayangi. Betul, dia nak daripada tadi. Baguslah. Ya, betul. Bukan murid popular dekat sekolah ni rasanya. Murid popular 81 ni. Betul. Tadi di awal tadi kawan-kawan kita ada kongsikan bila kita menepati masa dan janji, ianya adalah satu penghormatan kepada orang lain, kepada orang sekeliling kita, bertanggungjawab, nilai. Apa tadi yang kawan-kawan kongsikan tadi? Menghargai masa, beramanah, tanggungjawab, yang awal-awal tadi. Jadi yang di rumah ambil nota dan berazam pada diri kita supaya saya pun nak menjadi orang yang lebih baik di masa hadapan dengan menepati janji dan juga masa. Baiklah, cikgu, kata-kata akhir daripada Cikgu Izian dan juga Cikgu Sazlin, silakan. Apa yang cikgu harapkan dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, saya harapkan murid-murid dapat menepati janji dan masa. Tapi sebelum itulah Nisa, kan, sebelum kita akhiri kita punya pelajaran, baik. Murid-murid pernah dengar tak lagu ni? Cikgu nak nyanyi sikit boleh ke? Cikgu nyanyi apa tu, cikgu? Cikgu nyanyi sikit. Chan Mali Chan. Chan Mali Chan. Chan Mali Chan ketipung payung. Pernah ke dengar? Pernah tak dengar? Pernah, cikgu. Bagus. Untuk kita akhiri, sebenarnya cikgu ada sediakan lagu Demi Janji dan Masa, tapi versi Chan Mali Chan. Boleh tak kita akhiri dengan nyanyian tersebut, Nisa? Boleh. Bersama dengan Nisa yang juga, di rumah, terima kasih kerana menonton kami di DIDIK TV KPM. Boleh terus sambung bernyanyi kita. Diharapkan apa yang kita belajar hari ini memberi 1001 input dan juga informasi baru untuk semua. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih cikgu-cikgu, terima kasih kawan-kawan. Jom kita nyanyi lagu Chan Mali Chan. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jom kawan-kawan bersama amalkan, menepati masa tanggungjawab kita. Tak pernah lewat, kerja siap cepat, puasa ronoknya dapat tepati masa. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan ketipung payung. Ingatlah kawan, jangan kita lupa, menepati masa itu amalan mulia. Janganlah kita mungkir janji kita, kelak kita juga akan terima padanya. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan ketipung payung. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan ketipung payung. Ingatlah kawan, jangan kita lupa, menepati masa itu amalan mulia. Janganlah kita mungkir janji kita, kelak kita juga akan terima padanya. Chan Mali Chan, Chan
KPM